Okey, jadi kenapa sebenarnya kena buat akaun ni sebenarnya? Okey, sebenarnya accounting ini adalah satu bahasa perniagaan. Okey. Kalau kita nak berniaga, kita akan cakap, oh, bisnes kita untung atau bisnes kita rugi. Bisnes kita berkembang dengan kadar 10% setahun. Bisnes kita tahun ini ada masalah. Okey. Jadi kalau kita ada satu sistem perakaunan yang kita record, okey, kita boleh identify kita untung berapa atau kita ada apa masalah dengan perniagaan kita tahun ini. Jadi sebab itu pentingnya akaun itu sendirilah, sebab dia satu bahasa perniagaan yang universal. Kalau kita tunjuk, of course lah, bahasa Melayu orang putih tak faham, tapi dia punya numbers tu dia boleh faham. Okey. So, accountant adalah untuk mengukur aktiviti perniagaan dan proses yang penting dalam melakukan laporan dan membuat keputusan. Okey. Masalahnya dengan perakaunan ini dalam konteks kita lah, dalam konteks Malaysia, kalau kita tengok di kawasan bandar mungkin tak ada masalah. Tapi kalau di luar bandar, macam kurang kesedaran tentang pentingnya sesebuah perakaunan. Okey, sebab kalau kita tengok orang berniaga, dia berniaga tapi dia tak tahu dia untung ke dia rugi. Kalau kita ambil dalam konteks Islam, masalah bila dia tak tahu dia untung atau dia rugi adalah masalah untuk dia bayar zakat. Okey, sebab dulu saya adalah kawan-kawan saya, kami ada buat syarikat untuk membantu pengurusan perakaunan kita. Mana kita buat akaun. Untuk apa? Sebab target kita adalah target SME, Small and Medium Enterprise, yang mungkin tak ada kapasiti atau tak ada knowledge untuk buat sistem akaun. Tetapi kami nak sedarkan mereka tentang pentingnya ada akaun tu sendiri. Sebab target dia mudah je. Kalau Muslim, target kita cakap, macam mana encik atau puan nak bayar zakat kalau encik atau puan tak tahu berapa sebenarnya encik atau puan untung. Jadi penting kat situ, sebab kita sendiri sebagai pelajar perlu sedar. Kadang-kadang nak buat akaun ni bukannya perlu complicated sangat, asalkan kita tahu kita punya cost, kita punya kita punya cost, yalah, kita nak tahu cost tak dengan hasil jualan. Lepas tu paling simple lah tu, dapatkan profit. Okey, profit kita tolak kita punya mungkin tenaga ke apa ke, dan daripada situ kita boleh tahulah hasil zakat yang kita perlu bayar. Dan daripada sudut negara, satu lagi yang penting adalah daripada sudut cukai. Masalah bagi banyak peniaga-peniaga kecil adalah tak daftar cukai. Masalahnya bila tak daftar cukai, sebagai contoh baru-baru ni, ramai yang tak dapat bantuan perhatian nasional, BPN nama dia. Okey, dia daftar syarikat tapi tak pernah lodge tax. Okey, kalau kita hantar report cukai, tak semestinya kita akan bayar cukai. Okey, sebab tu adalah pentingnya perakaunan. Sebagai contoh, mungkin kita untung 10,000 je setahun. Technically tak perlu bayar cukai pun. Tapi bila kita report, maknanya kita ada daftar cukai kita, kerajaan boleh tahu, okey, dia ni sebenarnya berniaga dengan betul. Mungkin bila ada masalah contohnya seperti pandemik ni, dia perlukan pertolongan, dia perlukan bantuan. Okey, company lain untung 1 juta sebulan contohnya. Bila pandemik, okey, dia tak perlulah. Okey, dan ada orang lain yang sebelum pandemik untung banyak, ratus-ratus ribu katakan, tapi tak pernah hantar cukai. Okey, itu satu sudut lagi, untung ratus-ratus ribu, beli kereta, beli rumah, macam-macam, tapi tak pernah loss cukai. Sekali LHDN datang, menangis, sebab dia boleh suruh audit balik selama 5 tahun atau 7 tahun atau 5 tahun, saya tak ingat, mungkin 5 tahun lah, 5 tahun terbelakang. Jadi sebagai individu dan sebagai syarikat adalah sangat perlu dan penting untuk ada sistem untuk daftar cukai itu. Dan untuk daftar cukai itu perlu ada sistem akaun lah. Dan sistem akaun tu tak perlu complicated pun, simple je. Okey, panjang nak cerita.
Okey. So sekarang kita pergi kepada definisi perakaunan. Kalau ikut Kamus Dewan, catatan atau keterangan ringkas mengenai urusan yang melibatkan pembayaran. Lepas tu ada rakaman perbelanjaan. Okey, maknanya dia berkaitan dengan rekod kewangan. Okey, kalau American Accounting Association, proses mengenal pasti, mengukur, mengkomunikasikan maklumat. Okey, yang ni penting sebab daripada akaun ini kita boleh komunikasikan maklumat tentang perniagaan kita. Okey, contohnya company kita, syarikat kita perlukan investor baru. Macam mana kita nak cerita kat dia yang syarikat kita ni ada potential? So, melalui akaun. Atau kita nak simple dia dekat situ lah, kita nak komunikasikan maklumat. Atau syarikat-syarikat besar yang melabur di bursa saham contohnya, bagaimana mereka nak komunikasikan maklumat kepada pemegang saham mereka tentang kedudukan kewangan semasa syarikat? So, melalui akaun. Itu cara dia yang paling mudah lah komunikasi. Okay, so kalau Muhammad Kamal Atiyah scholars lah, so dia dah masukkan elemen Islamik kat situ. Pengiraan hasil-hasil kerja yang halal menurut kaedah syarak dengan dilaksanakan perbandingan pendapatan dan kos. So, poin dia dekat situ adalah kerja yang halal menurut kaedah syarak. So, kita pergi kepada perakaunan Islam adalah proses perakaunan sama je yang dilaksana mengikut peraturan perundangan syariah. Okey, so dia ada perundangan syariah. So, bila kita cakap pasal perundangan syariah ni adalah aktiviti ekonomi yang tidak dibenarkan, sebagai contohnya judi, riba, maisir, berkaitan dengan arak, berkaitan dengan babi contohnya. So, ini adalah yang tidak, term dia tidak syariah compliance lah. Dan perakaunan itu sendiri adalah bagi membolehkan objektif keadilan sosio-ekonomi dapat dilaksanakan. Okey. Sebab kalau kita tengok konteks daripada akaun, kita buat akaun, kita berniaga, kita buat akaun, daripada situ kita akan bayar zakat. So, sosioekonomi dia dekat situ, daripada pembayaran zakat itu sendiri. Okey, so kita dah pergi kepada perakaunan Islam. So, ada beberapa istilah-istilah perakaunan. Yang ni istilah dalam bahasa Arab lah. Tak apa, kita ambil tahu je. Yang pertama adalah al-khatib atau amil atau mubashir muhasib. Okey, so ini menunjukkan pada accountant dan kerani akaun. Okey, so tugas dia adalah merekod maklumat, merekod duit masuk, merekod duit keluar beli barang, merekod inventory iaitu jumlah barang yang kita beli. Okey, selain itu adalah term lain adalah al-muhtasib. So zaman khalifah dulu dia ada orang yang mengawal urus niaga di pasar. Okey, dalam konteks sekarang apa? Okey, cuba bincangkan dalam S2 nanti. Okey, seterusnya term adalah al-hisab. So hisab je, kalau masa muda dulu kita ada belajar ilmu hisab kan, zaman mak ayah kita dululah. Ilmu hisab tu matematik atau ilmu kira-kira. Okey. Dan seterusnya al-muhasabah. Okey. Muhasabah adalah tunjukkan fungsi perakaunan tu. Maknanya kita muhasabah ni kalau kita fikir balik, kita akan fikir balik. Okey, kita boleh muhasabah. Duit aku banyak ni keluar, duit aku banyak ni masuk. So, aku untung sebenarnya. Okey, macam mana aku nak tingkatkan keuntungan? Okey, atau bulan ni aku rugilah. Kenapa aku rugi? So, kita tengok balik minute detail dalam akaun kita. So, itu adalah satu proses muhasabah. Sama lah macam kita fikir kan, muhasabah harian. Hari ni aku banyak buat dosa, hari ni aku banyak buat pahala. Kita ada akaun kita sendiri yang kita boleh fikir akaun kita tu. Banyak debit ke banyak kredit ni, pahala ke dosa ni. Okey. Okey, so dalil perakaunan panjang, boleh baca sendiri sebab saya rasa ramai yang hebat-hebat yang hafiz. So, suratul Baqarah ayat 282. Ini maksudnya. So, kalau kita tengok pengajaran daripada ayat ini kita akan bincangkan lagi dalam S2 nanti insya-Allah. Ringkasnya, perlu ada rakaman transaksi kewangan dan perniagaan yang tepat dan telus. Okey. Dan accountant itu sendiri perlu adalah seorang yang boleh dipercayai. Okey. Sebab kalau accountant, sebab dalam kita tengok zaman sekarang ni, accountant pun banyak menipu. Dia panggil term dia cooking the account.
memasak account. Bahasa Melayu dia memasak account kan. Saya tak sure lah bahasa Melayu apa. Tapi istilah bahasa Inggeris dia cooking the account lah, cook the account. So maksudnya dia boleh main-main dengan account tu. Maknanya kalau sebenarnya rugi dia boleh buat untung. Kalau sebenarnya untung dia boleh buat rugi. Okey, kenapa dia nak buat rugi? Sebab kalau buat rugi tak kena bayar tax. Itu point dia kat situ. Okey. So dan daripada ayat ini juga kita dapat tengok perlunya accountability yang betul dan pihak-pihak kontrak perlu menghormati kewajipan kewangan mereka. So sebab nanti pun kita akan belajar tentang syarikat-syarikat. So kita perlu tengok syarikat ni dan ada pihak yang berkontrak dengan syarikat atau individu tu sendirilah. Kalau kita nak beli barang, kita dah buat perjanjian, kita perlu hormati perjanjian. Okey. Dan dalam ayat ini juga dia menekankan tentang kepentingan kontrak bertulis. Okey. Sebab masalahnya kalau kita sekadar perjanjian mulut dan tiada saksi, contohnya, benda tu kalau kita bawa ke mahkamah, tak ke mana, tak boleh selesai masalah. Tapi kalau benda itu adalah satu kontrak yang bertulis, ada saksi, ada, kalau kita tak tahulah, kita letak Pesuruhjaya sumpah atau kita pergi chop stamp hasil duty RM10. So benda tu jadi sesuatu yang dokumen yang valid. Kalau kita bawa ke mahkamah, katalah satu pihak lagi breach the contract, benda tu boleh digunakanlah di mahkamah sebagai satu bukti yang kukuh lah. Okey. Dan satu sudut lain adalah daripada sudut penghutang dan pemiutang. Sebab biasanya kalau kita bagi pinjam duit kat kawan-kawan, pinjam RM10, kita bagi je kan. Kita tak record benda tu. So nanti katalah satu hari kita tak cukup duit, RM10 mungkin tak minta lah, RM1,000 katakan. Tak, hari tu kau pinjam dengan aku RM1,000 kan, aku nak balik lah. Dia boleh cakap, mana ada aku tak pinjam dengan kau, tak ada bukti kan, tak ada record kan. So itu kepentingan adanya record lah. Sebab dalam record tu sendiri kita boleh tulis lah, okey, orang tu sendiri akan sign lah, okey, saya berhutang dengan Abu RM1,000, ada saksi 2 orang katakan. Dan sebenarnya ini yang dibuat di bank-bank pun. Sebab kalau kita nak pinjam dengan bank, bukan kita boleh guna words of mouth. Kita kena sign dokumen, ada saksi dalam sign dokumen tu. Jadi itu yang sebab itu yang bank boleh gunakan in case of ada breach of contract. Okey.